Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 3 September 2010, seorang ustazah lulusan Universiti Al-Azhar, Mesir dan anak lelakinya ditemui mati dibunuh dalam kejadian di sebuah flat di Jalan Sutera Lama berhampiran Pasar Besar, Port Dickson. Dua beranak malang yang dibunuh kejam itu ialah Nurliza Ishak 35 tahun dan anak lelakinya Amirul Aiman Muhammad Yusof 10 tahun. Mangsa mengajar di Sekolah Kebangsaan Port Dickson dan berasal dari kampung Pulau Kerbau, Palembang, Kelantan. Ketika kejadian, dia hanya tinggal bersama anak lelakinya kerana suaminya menetap di Kahirah, Mesir sudah beberapa tahun menjalankan urusan perniagaan, dan apabila cuti sekolah, mereka anak beranak akan ke Mesir bersama-sama. Mangsa merupakan seorang guru di sekolah rendah kebangsaan Port Dickson dan anaknya pula adalah pelajar di sekolah yang sama. Pada pagi hari kejadian, hari biasa persekolahan yang mangsa sepatutnya bertugas, namun apabila waktu mengajar telah bermula, mangsa masih tidak hadir ke sekolah. Ini menimbulkan rasa hairan bagi rakan-rakan guru yang lain kerana mangsa tidak memaklumkan apa-apa yang menyebabkan dia tidak akan datang mengajar pada hari tersebut. Dia tidak mengambil cuti kecemasan maupun cuti sakit pada hari itu. Mangsa juga gagal dihubungi sejak malam sebelumnya oleh rakannya, dan apabila mangsa tidak muncul di tempat kerja pada pagi itu, lalu pada pukul 8 pagi rakannya itu pergi ke rumah mangsa untuk mencarinya, tetapi dia mendapati rumah mangsa ketika itu berkunci, dan walaupun dia cuba memanggil mangsa beberapa kali namun masih tidak disahut oleh mangsa. Kemudian rakan mangsa kembali ke sekolah dan cuba menghubungi talian telefon bimbitnya tetapi gagal. Setelah beberapa kali mencuba, panggilan masih tidak dapat disambung. Berasa sangat tidak sedap hati dengan bimbang sesuatu berlaku ke atas mangsa, rakannya bertindak pergi semula ke rumah mangsa pada pukul 10 pagi. Tetapi kali ini dia datang semula bersama pihak pemaju flat untuk membuka kunci rumah mangsa. Setelah dipanggil beberapa kali masih tidak bersahut, mereka kemudian membuka pintu. Apabila masuk ke dalam rumah, rumah tersebut berada dalam keadaan berselerak dan rakannya memanggil mangsa beberapa kali sambil mencari di dalam bilik, namun mangsa tiada di dalam bilik. Kemudian dia mencari dalam bilik air, dan ketika itulah rakan mangsa menemui dua beranak itu telah meninggal dunia di dalam bilik air tersebut. Mereka yang berada di tempat kejadian masih dalam keadaan terkejut, terus menelefon talian kecemasan bagi melaporkan kejadian itu. Ketua Polis Daerah Superintendent Baljit Singh mengesahkan mayat kedua-dua beranak itu ditemui rakan sekerjanya yang datang ke rumah pada pukul 10 hari kejadian. Polis percaya kejadian itu berlaku antara pukul 4 hingga 5 petang hari sebelumnya berdasarkan keadaan mayat yang sudah mula lebam. Siasatan di tempat kejadian mendapati mayat dua beranak ini ditemui dalam keadaan terlentang manakala kaki dan tangan mereka terikat. Kepala mangsa turut dibalut dengan kain sarung. Baljit berkata, siasatan awal di lokasi kejadian mendapati tiada kesan umpil ditemui pada pintu rumah mangsa, malah ia terkunci rapat. Beliau tidak menolak kemungkinan wanita itu disamun walaupun tidak ada tanda-tanda rumah yang terletak di tingkat 1 itu dipecah masuk. Menurut beliau, tiada kesan kecederaan ditemui pada tubuh kedua-dua mangsa, namun pihaknya masih menyiasat kes ini mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hasil bedah siasat terhadap mangsa menunjukkan kedua-duanya meninggal dunia akibat sesak nafas. Pihak polis belum mengetahui kesan kecederaan lain dan masih menunggu laporan penuh hasil bedah siasat Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Hasil pemeriksaan mendapati tiada kesan pecah rumah dan polis percaya penjenayah masuk melalui pintu depan sebelum menguncinya ketika keluar. Antara barangan yang didakwa hilang oleh bapa Nurliza Ishak Muhammad Isa termasuklah wang tunai, komputer dan telefon bimbit di flat berkenaan. Sementara itu, suasana sayu dan hiba menyelubungi rumah mangsa di kampung Pulau Beluru, Tumpat, Kelantan apabila seluruh ahli keluarga dan sahabat handai mangsa berkumpul menziarahi jenazah kedua-duanya. Suami Nurliza, Muhammad Yusof Awang Besar, 37 tahun, yang difahamkan bertolak dari Kahirah, Mesir tengah malam hari kejadian, turut kelihatan di rumah tersebut pada pukul 4.45 petang. Suami mangsa terpaksa dipapah ahli keluarganya untuk memasuki rumah mereka kerana tidak dapat mengawal diri akibat terlalu sedih.
Jenazah kedua-dua beranak itu selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Sungai Pinang kira-kira pukul 6.30 petang 4 September 2010. Pada 6 September 2010, seorang lelaki berusia 34 tahun ditahan polis berhubung kes pembunuhan mangsa dan anaknya. Baljit Singh berkata lelaki itu yang dipercayai jiran mangsa ditahan berhampiran tempat kejadian bagi membantu siasatan kes tersebut. Katanya lelaki berkenaan yang mempunyai 2 anak dan menyewa di kawasan flat sama sejak beberapa tahun lalu kini ditahan reman. Tambahnya siasatan sedang dilakukan termasuklah mengenal pasti sepenuhnya identiti serta latar belakang lelaki berkenaan. Polis difahamkan yang lelaki itu tidak bekerja dalam tempoh yang lama dan mereka sedang menyiasat perkara ini. Hasil siasatan polis ke atas lelaki berkenaan yang ditahan reman selama 12 hari menemui beberapa bahan bukti yang dilaporkan hilang sebelum ini. Polis menemui sebuah komputer riba, 1 set permainan Sony PlayStation, 3 telefon bimbit, 2 kad SIM telefon, 2 utas rantai tangan, seutas rantai leher dan 1 loket. Nilai keseluruhan barangan serta wang tunai milik mangsa yang ditemui adalah RM2,800. Polis percaya lelaki itu telah menyamun sebelum membunuh kedua-dua mangsa dan menggunakan wang yang dicuri untuk membayar pinjaman bulanan keretanya dan beberapa bil utiliti. Pada hari kejadian, lelaki itu memperdayakan mangsa dengan meyakinkan 2 beranak itu untuk masuk ke dalam rumah. Dipercayai suspek telah menggunakan alasan untuk meminta bantuan setelah gagal memasuki rumahnya yang terkunci dari dalam. Dipercayai sebaik sahaja mangsa membuka pintu rumahnya, suspek menghentak dengan siku kepala kedua-dua mangsa dan mengikat mereka di dalam bilik air. Pada 15 September 2010, selepas 12 hari, mayat seorang ustazah bersama anak lelakinya ditemui dalam keadaan menyayat hati di sebuah flat. Seorang jiran mereka telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban atas tuduhan membunuh 2 beranak itu. Ali Tan Abdullah, 34 tahun, didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian Nurliza Ishak, 35 tahun dan anak lelakinya Amirul Aiman Muhammad Yusof, 10 tahun di rumah bernombor B5-1-09B, Flat Winmain, Pasar Baru, Port Dickson. Kejadian didakwa berlaku antara pukul 3.15 petang 2 September 2010 dan pukul 10.15 pagi keesokan harinya. Dakwaan terhadap Ali Tan yang bekerja sebagai pemasang paip gas syarikat minyak dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada lelaki tersebut. Magistrate M. Mageshwari menetapkan 18 Oktober 2010 sebutan semula kes itu di Mahkamah Magistrate Port Dickson. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahmud Abdullah manakala tertuduh diwakili Peguam Bela John Fernandez. Pada 12 Mei 2011, Mahkamah Tinggi Seremban menjatuhi hukuman gantung sampai mati terhadap seorang bekas pemasang paip kerana membunuh seorang ustazah dan anak lelakinya berusia 10 tahun pada tahun lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Seremban Datuk Ahmad Nazfi Yassin mendapati Ali Tan Abdullah, 35 tahun, bersalah kerana membunuh jiran sebelah rumahnya pada 2 September 2010. Dalam keputusannya, hakim itu berkata Ali Tan memberi keterangan bahawa dia hanya memasuki rumah mangsa untuk mengambil barang kemas, telefon bimbit, komputer riba dan alat permainan PlayStation tetapi tidak membunuh mangsa dan anaknya. Dia kemudian telah menggadai barang kemas tersebut dan menghantar komputer riba tersebut ke sebuah kedai untuk diformatkan. Selepas kejadian itu, Ali Tan tidak pulang ke rumah, sebaliknya bermalam di sebuah hotel. Selepas kejadian, rumah mangsa dikunci dengan baik dan tidak ada kesan pecah masuk. Ini menunjukkan bahawa tertuduh adalah orang terakhir yang bertemu mangsa. Semua keterangan tertuduh adalah satu bentuk penafian semata-mata tanpa sokongan daripada sesiapa. Menurut suami mangsa Muhammad Yusof Awang Besar, Allahyarham, isterinya selalu memakai barang-barang kemas dan pada kejadian itu tertuduh telah bergelut dengan mangsa untuk merampas barang kemas tersebut. Pergelutan di dalam rumah menunjukkan tertuduh cuba merampas barang kemas itu. Ketika kejadian itu, suami mangsa tiada di rumah kerana bekerja di Mesir. Ali
Alitan yang dihukum gantung sampai mati mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan diwakili Peguam Philip Yeo Boon dan S. Gobin, dan pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahmud Abdullah. Satu lagi kes yang menyayat hati terjadi hasil singkat pemikiran seorang manusia yang dengan senangnya memikirkan jalan singkat untuk menyelesaikan masalah. Yang menjadi mangsa dari tindakan tersebut adalah insan yang tidak berdosa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk kedua-dua mangsa. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan hamba-Nya yang beriman. Sekian.